Tiga, empat. Siap sedia, kita bersiap sedia untuk menantikan. Masuk tak masuk? Okey tak okey? Dah on ke? Okey, sudah. Sudah on? On ya. Okey. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini confirm sambung lagi 14 hari. Ramai yang bergembira mendapat 14 hari tambahan. Duduk di rumah tanpa kerja. Gaji jalan. Apa kan? Kita dah cakap lama dah. PKP ni akan disambung, punya sambung sampai darurat sambung. Selagi kerajaan Muhyiddin ini tidak jatuh, tuan-tuan. Tetapi tanda-tanda kejatuhan kerajaan Muhyiddin itu nampaknya sudah semakin cerah. Rambut panjang. Saya ni memang cukup penyampah, tuan-tuan, kalau pakai rambut panjang. Macam perempuan rasanya kan. Saya suka rambut pendek, kemas. Macam askar punya style. Okey, malam ni kita akan mengupas beberapa isu-isu semasa. Sekiranya anda ada apa-apa soalan yang ingin dibangkitkan, boleh dimasukkan di ruangan komen. Oh, ni ada. Apa khabar bro? Hello bro dari New Zealand. Oh, daripada New Zealand pun menonton pada malam ni. Alhamdulillah. Apa khabar? Biasa daripada Singapura dengan Brunei, negara-negara yang berdekatan. Apa khabar orang New Zealand? English sikit. Di sana ada laut daun. Aduh, muka pun montel, tuan-tuan. Tapi Tasik sudah boleh jalan kaki. Tapi luar je, tak boleh masuk taman. Luar je. Okey, mulai besok kita exercise balik di Taman Tasik Titiwangsa. Dah nampak kan bayang-bayang pilihan raya nak gimana kan. Okey, silakan. Saudara Pablo. Waalaikumsalam. PKP disambung lagi 2 minggu, Dato'. Ya. Okey, disebabkan dia dah according to Dato' Ismail Sabri, kes masih lagi Atas melebihi 5,000. Okey. Okey, satu tinjauan, Dato', daripada naik presiden Sebelum darurat 140 lebih ribu. Selepas buat darurat, selepas buat PKP ketiga, kes sudah mencecah lebih 500,000. Maknanya lagi 2 minggu kita buat PKP 5 kali ganda lebih ketat. Setuju? Okey. Okey, satu tinjauan, Dato', yang dibuat oleh ke atas 1,008 syarikat industri kecil dan sederhana, menunjukkan 45% syarikat. 1,008 syarikat ke? 1,008 syarikat. 1008. 008 dia buat yang ni. Kata 45% syarikat ni yang mengatakan dia terpaksa memecat pekerja mereka. Ya. Menjelang hujung tahun ni jika 45% 3.0 ni diteruskan. Ya. Dato' banyak ni Mungkin figure dia tu. tak, bagi saya kalau 45% daripada 108 syarikat itu mengatakan kalau hujung tahun ni 1,008. kalau hujung tahun ni 45% daripada 1,008, maknanya lebih kurang dalam 450 lebih syarikat. Syarikat ada berapa orang pula? Kalau 450 lebih syarikat Tak ada pilihan. mengatakan bahawa mereka akan pecat kaki tangan menjelang Disember, maka saya mempunyai firasat bahawa syarikat yang telah dipilih sebagai sampling untuk buat bancian ni ialah syarikat-syarikat yang kukuh kedudukan kewangan dia. It's impossible. Syarikat-syarikat yang dipilih ni tidak mewakili keseluruhan syarikat dalam negara ni. Ini mungkin mereka menjurus bertanya kepada syarikat-syarikat yang kedudukan kewangan dia kukuh, produktiviti tak bertambah, sales tak bertambah, dia masih lagi boleh maintain. Dia masih lagi boleh maintain staff sehingga bulan 12. Bagi saya syarikat-syarikat ni luar biasa. Kerana kalau ditanya dengan
hampir majoriti syarikat-syarikat biasa, mereka sudah terkesan 1 tahun lebih. Simpanan dah habis, banyak loan-loan yang tak dibayar. Kalau ada lagi 45% syarikat yang boleh membayar gaji pekerja, walaupun pekerja tak payah datang kerja, walaupun ada yang work at home, walaupun produktiviti tak sama, walaupun sales syarikat menurun, dia boleh bayar sampai bulan 12. Marvelous. Syarikat-syarikat ni patut dinominated sebagai, kalau CEO mereka patut disenaraikan sebagai CEO of the Year. Itu yang 45% tu. Itulah yang 45% ni lah. Lagi 65% tu lebih pada Disember. Ha? Yang 55 tu lebih pula lagi Disember boleh bertahan. Ya. Itu 40% yang kata bertahan sampai Disember. Yang lagi 65%? 55% tu lebih pada Disember. Boleh lebih. Kau buang tu sampah je. Apa ni? Pasal sampling dia mengikut Tak ada. Impossible. Kalau peringkat awal kita kena COVID tu, kalau ada syarikat yang kata dia boleh tampung gaji pekerja for another 6 months, masuk akal lah. Tapi lagi 55% boleh tampung lebih pada 6 bulan. That is really ridiculous. Yang 45% kata boleh bertampung 6 bulan lagi gaji pekerja, dalam keadaan sekarang pun tak masuk akal. susah. No way. Dia orang dah guna resources simpanan semua yang dia orang ada sepanjang tempoh hampir setahun lebih ni. Semua reserve dah habis. Kau ingat dia orang ada capability nak bayar lagi? Syarikat mana ni yang dia orang sebut ni? 500 Fortune ke? Industri kecil sana. Impossible. Masuk akal. Maknanya dia ambil sampling syarikat-syarikat yang betul-betul kukuh. Siapa yang buat pool ni ataupun buat survey ni? Persatuan apa dia? Saya dah delete dah tu. Banyak sangat. Mungkin Persatuan Saudagar Kaya kot. Okey, lain. Okey Datuk Persatuan Perniagaan Utama Malaysia hari ini bergabung. Perniagaan Utama Malaysia. Okey, bergabung dalam satu kenyataan menuntut kerajaan memberi moratorium pinjaman bank secara automatik dan menyeluruh. Mengutuk. Menuntut. Ya. Sampai 31 Disember. Yang ini masuk akal. Atau setelah Dan kita memberikan sokongan penuh. Memang kita minta supaya bank-bank memberikan moratorium selama 6 bulan minimum. Kalaupun lepas 3 bulan ni kita dah tukar kerajaan, 6 bulan tetap kena bagi. Kerana selagi kerajaan bodoh ni masih hidup, 3 bulan ni keadaan sengsara. So lepas tukar kerajaan tu bukan terus kehidupan kita kembali normal. It will take some time. Bukan ada kerajaan baru terus mendapat sokongan. Lebih-lebih lagi kalau Hishamuddin yang menjadi ketua kerajaan. Bertambah hancur negara ni. Dah kita pula nak kena tuntut lagi 6 bulan. Moratorium tu untuk tanpa kadar faedah tu. Sekarang kadar faedah tu terlalu tinggi. Charges. Betul. Kadar faedah pertama sangat tinggi. Yang kedua, dia orang tuntut interest dulu. Betul. Ada setengah-setengah bank tuntut interest dulu. Kemudian yang 3 bulan dia bagi ni pun dengan pelbagai bentuk, dengan borang yang nak kena isi. Kenapa tak boleh macam PKP yang pertama? Beri kepada semua orang, kemudian terpulang kepada mereka ni untuk terima ataupun tidak. Buat cara mudah. Hantar WhatsApp atau hantar SMS. Adakah anda setuju untuk menerima? Terima, dah. On. Certain bank ada agreement. Ini nak dengan agreement lah, apalah semua. Okey. Okey Datuk, hari ni Datuk, Ahli Majlis Tertinggi Barisan UMNO
Datuk Razlan Rafi menggesa PM berdepan dengan wartawan dengan mengadakan dialog untuk mendapat maklumat yang sebenar. Sekarang orang tak tahu siapa yang bagi arahan. Jadi Datuk Razlan ni dia nak PM berdepan dengan wartawan. Dia tak pernah buat berdepan dengan wartawan. Face to Live Face to conference. Tak apalah. Dia pun dah nak pergi. Buat apa kau nak menyusahkan dia? Kan? Dia dah di penghujung hayatnya. Tinggal ditalkinkan saja. Riwayat politik. Kan? Bukan nyawa dia. Riwayat politiknya sudah di hujung. So, biarlah PM baru berhadapan dengan wartawan. Ya, Cik. Okey, ni tentang segmen. Ni wartawan mana? Taman Lesson. Ini wartawan Menteri Elephant. Menteri Elephant. Ah, Oh, Mak Sabu. Bukan. Habis? Ini Ali. Wasman Ali, iPhone 5 Elephant. So, Azmi Ali ada mengatakan Malaysia terus menunjukkan peningkatan yang Ya. amat merangsangkan. Tentang peningkatan pelabur asing Jadi ada 80.6 bilion. 80.6 bilion. Besok lusa kalau Malaysia di pada penggal pertama tahun 2021 hmm, akan memberi peluang pekerjaan sebanyak 32,557 orang. oh, banyaknya. Yang hilang pekerjaan dekat 1 juta, kau sediakan 32,000 pekerjaan je. Pertama sekali nak tanyalah kan. Ini bakal pasangan Perdana Menteri dengan Menteri ni. Timbalan. Perdana Menteri dengan Timbalan Malaysia mungkin akan pecah rekod bro. Ya. Mempunyai pasangan gay sebagai Perdana Menteri dengan Timbalan Perdana Menteri. Kita nak tanya dengan Azmin Ali. 80 lebih bilion yang dia kata. Ya, 80.6 bilion. 80.6 bilion ni. Ya. Siapa yang invest ni? Ha? Investment tu dalam bidang apa? Daripada 993 projek. 993 projek. Pelaburan yang telah diluluskan justru dijangka menjana 32,557 peluang pekerjaan. Dia ada senaraikan tak? Dia tak senaraikan. Dia tak senaraikan lah. Dia kata 900 lebih lah. So kita cadangkan kepada Azmin Ali ni senaraikan. Sebab sekarang ni kan, kambing lembu pun boleh kata kita menerima investment sekian-sekian banyak. Kan? Tapi tak dia beritahu. Dia boleh kata daripada 80.6 bilion ni ianya dijana melalui 900 lebih projek yang nak diusahakan oleh pelabur-pelabur ni. Tapi kita nak tahu siapa pelabur-pelabur ni. Malah Industri apa yang nak dia orang ni libat. Dalam keadaan ekonomi sekarang ni, kan? Kita tutup pintu masuk. Kan? Macam mana boleh sampai 900 lebih? malah Ha. pelaburan untuk suku pertama tahun ini lebih bagus daripada tahun yang lepas. Wah. Tahun lepas hanya 41.2 Aku bilion. bila dia kata suku pertama tahun ni lebih bagus daripada suku pertama tahun lepas sebelum PKP. Saya takut dia 3 suku. Tak ada, aku dah dapat lah. Dah dapat lah. Dah nampak gaya-gaya penipuan dah sama macam keputusan SPM tahun ni. 0.06% meningkat berbanding tahun lepas. Kalau gitulah, kalau prestasi macam ni, pertama je kita cadangkan lockdown ni diteruskan. Lockdown sepanjang zaman. Sebab ianya boleh membawa masuk investor. Betul tak? Dan yang keduanya, disebabkan keputusan cemerlang Kementerian Pelajaran. Bila mana pelajar-pelajar sekejap dia suruh belajar melalui streaming online. Lepas tu suruh pergi sekolah. Yang menyumbang kepada 82,000 kanak-kanak didapati positif COVID-19. Hari ini dah terbukti belajar di rumah lebih baik daripada belajar di sekolah. Kerana keputusan SPM meningkat 0.06. Nampak?
keputusan SPM pun dia orang boleh politikkan untuk dia orang punya political mileage. Dia boleh mainkan. So kalau dah keputusan belajar daripada rumah, Meningkat. prestasi pelajar lebih baik kita tutup sekolah-sekolah ni. Betul tak? Buat apa kita nak buka sekolah lagi? Terbukti belajar dari rumah membolehkan pelajar-pelajar kita lebih cemerlang daripada dalam SPM. Ini hebatnya Razi Jidin. Patutlah dia kalah dengan Anwar Musa di Parlimen Keteri. Aduh. Hebat. Ya, cik. Pablo, jangan marah aku, Pablo. Hari malam ni aku rasa macam nak ketawa lebih sikit. Janganlah marah. Datuk, Pakatan Harapan ini menolak cadangan menubuhkan Magidran kan? Ya. Magidran. Bagi gerakan negara seperti tahun 69 yang di bawah bekas Perdana Magiran. Bukan Mahindra. Mahindra ni dulu ada kawan aku masa aku ambil Master of Management dia satu kelas. Dia berkata, Pakatan Harapan berkata ruang terbaik untuk mencari penyelesaian masalah rakyat dalam isu COVID dan ekonomi adalah di Parlimen. Di Parlimen. Buka Parlimen. Buka Parlimen. Bukan dengan menyambung darurat. Ya, betul. Setuju sangat. Sebenarnya siapa yang macam nak sangat Magiran ni? Mahindra ke Magiran? Magiran. Dr. Mahdi kata dia tawarkan dia ada kapasiti untuk selamatkan negara dengan Memang. ekonomi. Kalau letak Mahdi selesai. Selamat negara. Tak. Letak Mahdi, Muhyiddin baru cakap duit tak ada. Letak Mahdi selesai. Duit habis terus. Kan? Habis. Bankrupt. Dan memang selamat negara ni. Habis selamat. Kena buat tabung Magaran. Kena buat tabung lepas tu. Magaran. Habis budak-budak yang keluar umur yang pecah tabung bagi 30 kat tabung harapan, duit tu pun tak tahu ke mana lagi kan, nak buat Magiran. Rakyat sedekah dia. Aduh, sorry lah tuan-tuan ini hari terlebih happy, mungkin ada angin happy masuk ni kan. Angin kus-kus. Ada orang nak marah, lobak. Ada. Okey. Datuk, Silakan. UMNO tetap firm menyampaikan hasratnya kepada Al-Sultan Abdullah agar Parlimen kembali bersidang demi memastikan demokrasi negara dipertahankan. Ya, alhamdulillah. Pasal lain, cerita pasal Parlimen kena buka je. Betul. Hari ini Datuk Seri Zahid Hamidi ketika menghadap ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong telah menyampaikan beberapa perkara. Pertama, memohon supaya Parlimen dibuka semula. Okey. Kedua, memohon supaya darurat tidak dilanjutkan. Ini semua apa yang kehendak rakyat. Dan kita juga meminta supaya moratorium Moratorium boleh ada. moratorium diberikan. Kalau ikut gambaran Datuk Seri Zahid tu macam tuanku pun setuju. SS Ah. Aizna. Kalau tuanku bisik sikit kat telinga Zafrul tu, laju je Zafrul buat kerja. Kita doakan semoga tuanku yang di-Pertuan Agong dapat menyelamatkan rakyat. Kalau nak harap Mahathir, janganlah kau harap. Memang sama jugalah. Bapak borok anak rintik kan. Kita doa harap Agong lah boleh menyelamatkan. Setidak-tidaknya selepas perjumpaan dengan parti-parti politik ni adalah berita gembira. Setidak-tidaknya moratorium ni. Kerana hari ni orang dah tak dibenarkan bekerja. Tak ada duit, nak makan susah. Kan? Kalau kau masih suruh bayar sewa sewa beli kereta, sewa beli rumah, pinjaman peribadi, nak bayar pakai apa? Betul tak? Kalau lah ke bawah duli tuanku dapat buat benda ni, aku yakin rakyat Malaysia akan menyanjung ke bawah duli tuanku. Rakyat Malaysia akan sayang kepada
raja-raja kita. InsyaAllah kan? Bukan susah sangat pun. Bukan banyak pun permintaan rakyat ni. Kita minta supaya boleh keluar duit KWSP kita sendiri dikala kita memerlukan. Itu pun bukan semua orang ada duit lagi. Ada yang dah keluar air sinar yang pertama, duit dah habis. Ada juga. Tapi dia orang keluarkan 10%. Dapat keluar lagi 10%, Alhamdulillah. Betul tak? Now, this is the time that we really need our money. Our money. Kan? Dan bila kita keluarkan duit kita sendiri, kita membantu negara. Sebab bila kita keluarkan duit kita, kan? Duit itu kita belanjakan dalam negara. Kita bukan boleh keluar negara. Betul tak? Betul. Maka akan ada kecairan di pasaran. Bila beli ayam, kambing, itik, lembu, akan memangkin industri penternakan. Bila bayar sewa beli kereta, akan memangkin industri perbankan, memangkin industri pemotoran, perumahan. Betul tak? Ini akan membantu kepada proses untuk memperkukuhkan semula pertumbuhan ekonomi negara. So kita haraplah kalau boleh baginda tuanku dan raja-raja Melayu yang akan berbincang pada 16 hari bulan ni, kan, dapat kira apalah kiranya patik-patik pacal yang hina ni, mengharapkan supaya tuanku supaya tuanku dapat memperkenankan permintaan rakyat dengan berbisik di telinga Zafrul ini supaya kita punya moratorium dilanjutkan dan kedua air sinar dibenarkan untuk dikeluarkan tanpa syarat. Itu penting. Yang penting sekali tanpa syarat. Tidak membebankan. Kalau misalnya dia orang kata duit dah pakai apa semua sekali, tak tahu macam mana nak cari duit nak bayar ni, minta nasihat Datuk Seri Najib. Kan? Dia tahulah macam mana caranya. Betul tak? Betul. Okey. Ya, ada soalan dari netizen. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Surat MT UMNO yang tular pecat Isyamuddin, betul ke atau fake? Duka cita dimaklumkan bahawa surat tu palsu. Alangkah bahagianya kalau awal lagi MT UMNO dengar cakap kita. Kita dah cakap, kau ingat lagi? Kita cakap kat luar kan? Bila time Muhyiddin menggunakan orang-orang di dalam UMNO ini untuk hancurkan UMNO daripada dalam, untuk menguasai UMNO daripada dalam. Patutnya orang macam Anwar Musa, Hishamuddin, Khairi Jamaluddin ni awal-awal kita dah buang. Betul. Supaya kalau dekat pilihan raya nanti mereka haramkan parti UMNO ni, mereka ni tak boleh tubuh parti dan guna nama UMNO lagi. Sebab mereka bukan lagi ahli. Betul. Sama juga dalam keadaan sekarang. Nak memastikan bahawa UMNO ini akan jatuh di tangan Hishamuddin yang boleh dikuasai oleh Mahathir dan juga oleh Muhyiddin. Dia nak letak Hishamuddin menjadi Perdana Menteri Interim. Untuk apa tujuan dia? Adakah Hishamuddin Presiden UMNO? Bukan. Adakah Hishamuddin penasihat Barisan Nasional? Bukan. Apa jawatan Hishamuddin? Jawatan ni Ketua Bahagian Semeruk. Kenapa dia tak bertanding jawatan Timbalan Presiden? Sedangkan dia pemangku Timbalan Presiden. Kerana dia lari daripada perjuangan ketika UMNO kalah. Dia hasut orang-orang macam Ustaz Syabuddin, orang-orang macam pemimpin-pemimpin UMNO di Sabah untuk menyertai Bersatu. Dia pun dah nak pergi ke Bersatu. Orang kanan dia macam Kamsatun, Zulkifli Alwi dah pergi dah Bersatu. Tiba-tiba bila kita menang pilihan raya Cameron Highland, dia tarik handbrake. Orang macam ni kau nak letak jadi presiden? Bungkus. Nampak tak? Kita dah beritahu. Ambil tindakan yang tegas. Kita buat laporan polis.
laporan lembaga disiplin. Saya buat laporan lembaga disiplin. Patut kena buat kan. Saya yang kena buat. Padahal orang yang menghasut pemimpin UMNO untuk menyertai bersatu, memujuk pemimpin UMNO untuk menyertai bersatu, tidak diambil tindakan. Kalau dia dah dipecat, boleh tak dia menjadi Perdana Menteri mewakili UMNO? Tak boleh. Dalam keadaan UMNO ni sudah tidak menerima dia. Tak boleh. Sekarang dia jadi menteri. Adakah dia dicadangkan oleh Presiden UMNO? Tidak. Tidak. Dia dicadangkan oleh Muhyiddin Yassin. Macam mana kau jadi menteri mewakili UMNO, tapi nama kau bukan Presiden UMNO yang cadangkan, Muhyiddin Yassin yang cadangkan? Maknanya kau memang barua kepada musuh kita. Betul. Betul tak? Tapi lambat. Adakah sehingga hari ini Presiden kita belum sedar? Sudah dah, insyaAllah. Dah lawan lah sekarang ni. Okey lah tu. Kan? Okey tu. Okey. Okey, semalam Jadi kita sedih lah, kita duka cita sebab surat tu palsu. Kalau surat tu betul kan bagus. Kan? Kalau surat tu betul, hari ni Muhyiddin dah tak ada cara nak masuk, penetrate, nak letak orang ni dalam UMNO. Kalau orang-orang yang kita dapati menjadi gunting dalam lipatan musuh dalam selimut ni, awal-awal kita tolak ke tepi. Pancung. Boleh tak mereka menguasai UMNO? Tak boleh. Kan? Bila tak boleh, maknanya walaupun ada usaha pihak tertentu macam Mahathir mengangkat Hishamuddin menjadi Perdana Menteri interim, dia dah jadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, dia bukan ahli UMNO. Boleh dia bertanding Presiden UMNO? Tak boleh. Boleh tak lepas tu dia bawa UMNO ni kerjasama dengan bersatu balik? Tak boleh. Hari ni Hishamuddin bukan hanya dapat lebih kurang 26 SD daripada pemimpin-pemimpin UMNO, tetapi dia dapat SD daripada pemimpin-pemimpin dan MP bersatu. Sebab apa dia dapat SD daripada bersatu? Sebab dia janji pemimpin UMNO yang lompat parti kursi UMNO ni, macam Hamzah Zainuddin, Latif Ahmad Mersing, Mustafa. Tasik Gelugur, Mustafa ni, siapa yang menang atas tiket UMNO, kursi-kursi tu Hishamuddin janji akan terus dipegang oleh mereka. Maknanya dia UMNO tak akan letak calon di situ. Maknanya dia pengkhianat juga tu. Aku dah lama cakap dia pengkhianat. Tak, dia Ah. pengkhianat lah. Nampak tak? Nak dapat SD, nak jadi Perdana Menteri punya pasal, dia sanggup. Cadangkan. Dia sanggup berjanji bahawa kursi-kursi UMNO ni dia akan bagi kepada geng-geng bersatu yang lompat katak. Janji bagi sokongan pada dia menjadi Perdana Menteri. Kalau dia diangkat menjadi Perdana Menteri lah, kau percayalah cakap aku. Percaya cakap aku. Hancur lebur UMNO ni. UMNO akan berpecah. Itu sebabnya bila kita mencadangkan tu, kita dah nampak benda tu akan berlaku. Anticipate. Kita dah anticipate. Ada orang kata kita ni tak boleh terlalu apa dipanggil, speculate. This is not a matter of speculation. You got to be able to predict the enemy's move. Musuh nak buat apa pergerakan dia. Dia plan nak buat A, B, C. Kau kena bayangkan. Dia nak tawan kita. Mula-mula dia suruh Datuk Zahid untuk bubarkan, gagal. Lepas tu dia cuba bawa masuk kita ke dalam Perikatan Nasional. Betul tak? Mula-mula berjaya. Last kali orang kita baru sedar bila masuk menyokong yang minoriti ni diangkat menjadi Perdana Menteri, merugikan kita. Kita pula kena tindas, kita kena tikam belakang. Kita dipermainkan, kita diperlakukan tidak adil. Lama-lama dah sedar.
Bila dah sedar sekarang ni, cuba nak main lagi. Gunakan orang dalam kita nak tawan parti tu. Supaya parti tu akan duduk di bawah telunjuk Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Nampak tak? Kalau tak sedar juga, masih percaya lagi, tak tahu nak cakap apa. Okey. Okey, Datuk, semalam Datuk, pelobi-pelobi bersatu mencadangkan Hishamuddin Hussein sebagai Perdana Menteri. Hari ni pula Datuk, diorang mencadangkan Azmin Ali sebagai timbalan Perdana Menteri. Semalam bukan dah sekali ke? Tak ada lagi, hari ni diorang ni. Semalam pun dah ada dah. Maksudnya terakhir, tapi dia Itulah aku officially. cakap. Maksudnya diorang ni dah ada campaign untuk plan untuk strategi untuk jadi ni. Cantik. Mula Ya. Hishamuddin nak jadi presiden, rasa macam mungkin goyang. Sekarang dia buat plan ni pula. Minta komen sikit tu. Malaysia will be a gay nation. Itu je aku boleh cakap. Apa nak jadi? Tak ada orang lain ke? Tak ada orang lain ke? Tak ada orang lain yang boleh jalan dengan betul ni ke? Cukuplah. Bagilah orang lain. Kalau dalam Pakatan Harapan Azmin gagal, masuk Perikatan Nasional masih gagal, lepas ni kau nak namakan apa? Kau nak bawa dia masuk Barisan Nasional? Dah tentu-tentu ni produk-produk gagal. So kalau si gagal ini diangkat duduk dalam kerajaan, memimpin kerajaan, apa pembaruan yang bakal rakyat nikmati? Belum apa-apa kita dah tahu solution dia sama. Hasil dia sama. Betul. Tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Habis kuat. Mungkin dia boleh buat 1-2 kejutan. Moratorium. Mungkin dia boleh bagi air sina. Tapi kau boleh hidup dengan moratorium dengan air sina saja? Rakyat lain yang tidak ada air sina, yang tak pernah mencarum KWSP macam mana? Rakyat lain yang tidak ada hutang, yang tak dapat moratorium, tetapi hidup mereka ini, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, macam mana dia orang nak makan? Kau perlukan orang yang boleh berfikir macam mana nak menjana pendapatan untuk negara dan memastikan setiap rumah boleh menghidangkan makanan di atas meja. Orang ni Najib Razak je. At this moment, yang ada proven track record. Ini bukan time nak cuba try test. Kau pernah letak seorang yang pengalaman dia 22 tahun menjadi Perdana Menteri, dikelilingi oleh orang yang kononnya bersih. Last kali apa jadi? Kerajaan Cak Ayam. Betul tak? Jadi kerajaan Cak Ayam. Kau letak seorang bekas timbalan Perdana Menteri, duduk dalam Barisan Nasional, ada pengalaman. Hari ini dia sendiri mengaku, tak apalah orang kata saya bodoh. Mana ada Perdana Menteri yang tak kisah orang panggil dia bodoh? Tak ada. Semua orang akan malu kalau dia dipanggil bodoh. Ini dia. Tapi ni seorang Perdana Menteri kata, tak apalah, nak panggil saya bodoh, tak apa. Panggillah saya bodoh. Yang penting ikut SOP. Jadi kita semua ikut SOP. Kita layak memanggil dia bodoh. Yang penting ikut SOP. Okey. Okey Datuk, sementara tu dalam pelobi-pelobi Pakatan Harapan pula, dia mencadangkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dalam jajaran baru Lim Guat Eng dan Datuk Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Ya. Dan saya tak nampak dan kebanyakan kabinet-kabinetnya daripada PKR. Dan tak komen sikit, UMNO saya tak nampak pun ada mengatakan join. Macam mana boleh wujud spekulasi mengatakan UMNO nak join jajaran baru ni tu? Kau kena faham satu saja. Perkataan UMNO nak kerjasama dengan DAP ni, itu saja modal politik bersatu
bila UMNO tolak kerjasama dengan Bersatu, dia orang terus label UMNO tak nak kerjasama dengan Bersatu sebab UMNO nak bersama dengan PKR dan DAP. Itu je. Sebab dia orang ni dah di brainwash oleh Mahathir daripada dulu lagi. Mahathir kata DAP resis, DAP resis, DAP anti Melayu, DAP anti Islam. Betul tak? Tapi nak tanyalah, UMNO pernah tak kerjasama dengan DAP? Tak pernah. Siapa yang pernah kerjasama dengan DAP? Siapa yang pernah cium mulut dengan Lim Kit Siang? Mahathir. So hari ni cerita bahawa UMNO nak kerjasama dengan PKR, nak kerjasama dengan DAP ni, ini semua direka oleh mereka yang tak tahu macam mana nak mempertahankan supaya UMNO ni terus menjadi lembu cucuk hidung kepada Bersatu. Faham tak? Jadi bila UMNO tak nak kerjasama dengan Bersatu pilihan raya umum yang ke-15, maka UMNO dikatakan nak kerjasama dengan PKR. Bodoh ke apa? Ketika UMNO dihina, difitnah, kita masih lagi menang lebih 48% daripada kerusi yang kita bertanding. Sekarang orang dah tahu apa yang berlaku 2018 disebabkan fitnah, disebabkan apa yang dikatakan oleh pihak pembangkang, oleh Anwar Ibrahim baik, oleh Rafizi Ramli baik, oleh Tony Puaka baik, oleh Lim Guan Eng baik, oleh Mahathir Mohamad baik. Apa yang mereka lontarkan kepada kita hari ini orang dah tahu tak betul. Fitnah yang menyebabkan Barisan Nasional jatuh. So kalau keadaan kita ketika kita lemah sekalipun, kita masih boleh menang. Daripada 122 kursi yang kita bertanding, kita boleh menang 55 kursi, 54 kursi. Lebih kurang 48%. Why in the hell kita nak korbankan kekuatan kita dalam keadaan orang dah tahu hanya UMNO boleh pulihkan kembali negara ni? Kenapa pula kita nak membunuh diri kita, bekerjasama pula dengan DAP yang mereka sendiri label ini parti resis? Nampak tak? Dah tentu keputusan pilihan raya kita pun akan jahanam kalau kita kerjasama dengan DAP sebelum pilihan raya. Tapi kalau kita dah menang pilihan raya, dan kita ada simple majority, kita ada simple majority, dan untuk memastikan kita ada sebuah kerajaan yang kuat, kita nak kerjasama dengan Anwar Ibrahim ke, kita nak kerjasama dengan DAP ke? Mungkin DAP ketika tu dah berubah, orang yang korup macam Lim Guan Eng, Tony Puah dah tak ada, sudah diambil alih oleh geng-geng Anthony Loke. Sudah dibersihkan DAP ni. Masa itu mungkin kita boleh kerjasama untuk dapatkan 2/3 majoriti. Keadaan berbeza berbanding dengan zaman Mahathir bekerjasama dengan DAP. Kerana Mahathir bekerjasama dengan DAP, DAP ada 42 kursi, Mahathir ada 13 kursi. Telur Mahathir itu dipegang oleh DAP. Tapi kalau UMNO menang lebih daripada 112 kursi, tak ada Anwar pun kita memerintah, tak ada DAP pun kita memerintah. Kalau kita kerjasama dengan mereka, pada ketika itu mereka kena ikut kita, because we are the majority. Kalau kita nak bincang soal national unity, kita nak buat satu gerakan yang dipanggil sebagai national reconciliation. Selepas kita dah dapat lebih daripada simple majority, tak ada masalah. Kita boleh panggil mereka untuk bersama. Dengan satu syarat, mesti menghormati Islam sebagai agama persekutuan, hak istimewa orang Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, menghormati hak bukan Melayu sebagai warga negara. Kalau semua syarat ini seperti mana yang terkandung dalam perlembagaan, semua orang boleh menghormati. Tak ada lagi yang nak buat agenda Malaysia, semua sekali sama rata, nak menghapuskan hak istimewa. Sudah pasti keadaan akan jadi lebih baik kalau semua orang boleh menghormati apa yang telah dipersetujui bila kita nak merdeka. Faham tak?
Tapi kalau kita kerjasama dengan Anwar, kerjasama dengan DAP sebelum pilihan raya, kita mengundang malapetaka. Dan harap-harap UMNO jangan buat kesilapan kali kedua. Kesilapan kali pertama, bekerjasama dengan Mahathir, nasib baik tak jadi. Kerjasama dengan Muhyiddin. Kerjasama dengan Muhyiddin, belum dapat Mahathir, itu baru kuncu Mahathir je, pun kita dah ranak. Cuba bayangkan kalau kita kerjasama dengan Mahathir. Kita kena make sure kita boleh menang pilihan raya. Kalau kita boleh menang lebih 2/3 majoriti, kita boleh panggil Muhyiddin, kau nak masuk balik dalam UMNO? Mai. Anwar, kau pun dulu UMNO, mai masuk balik dalam UMNO. Kan? Kita boleh satukan semua orang Melayu. Dengan syarat tak ada orang boleh beli ahli parlimen kita, kerajaan boleh tumbang. We must have a very strong government. Barulah orang tak boleh mainkan kita. Kan? Itu sebab penting ahli-ahli parlimen yang nak dilantik, mestilah ahli parlimen yang terbukti dia ni roh perjuangan dia, kesetiaan dia, walak dia pada parti UMNO. Jangan lagi letak orang yang dia ahli UMNO tapi dia bukan orang UMNO. Ahli UMNO tapi bukan orang UMNO. Bos dia bukan presiden UMNO. Bos dia presiden Bersatu. Orang macam ni kau letak jadi calon, belum pilihan raya pun kau dah tahu kursi tu kita akan hilang. Kalaupun dia menang, lepas pilihan raya dia bawa pergi ke Bersatu balik. Untuk apa? Nampak? Okey, Cik Pablo. Okey, Datuk. Ya. Okey, pool menunjukkan, Datuk, Najib Razak melalui semua dari segi pilihan hati rakyat, okey? Pool sepanjang zaman, Ya. Najib sebelum Razak. pilihan raya yang ke-15, insya-Allah semuanya akan dikuasai oleh Najib Razak. Okey, soalan saya. Andai kata Anwar Ibrahim dilantik, adakah dia berkemampuan untuk menangangi masalah COVID, masalah ekonomi negara? Kita kena adil. Anwar Ibrahim belum pernah diberi mandat untuk mentadbir. Okey. Okey. Jadi aku tak nak komen. Aku tak nak komen. Kita tengok dulu kalau dia dapat. Kalau dia dapat. Tengoklah dia boleh deliver tak boleh deliver. Dia belum jadi Perdana Menteri, macam mana aku nak kata dia tak boleh deliver? Betul tak? Tetapi satu je soalan aku. Bukankah isteri dia pernah jadi timbalan Perdana Menteri? Ketika isteri dia menjadi timbalan Perdana Menteri, banyak keputusan-keputusan yang tak bijak dibuat oleh kerajaan Pakatan Harapan. Bukankah lebih baik kalau ketika itu dia bersuara? Tapi kita kurang dengar. Betul tak? A good reformer, they reform when they are in power. Not they talk about reform when they are no longer in power. Dato' Najib tak pernah dia canang bahawa I am a reformer, I am a reformist. Tak pernah. Kan? Tetapi bila ada kuasa, ni apa benda telefon ni? Kan? Bila ada kuasa, apa dia buat? Dia hapuskan ISA. Dia tak gunakan macam Mahathir. Dia gunakan ISA sebagai senjata untuk menutup mulut musuh-musuh politik dia. Tak ada. Student. Ketika dulu Anwar Ibrahim menjadi pemimpin mahasiswa, wujudnya AUKU, Akta Universiti dan Kolej, Akta 174. Bila dia jadi timbalan Perdana Menteri, tak ada pun dia hapuskan benda ni. Atau dia gubal. Tapi Dato' Sri Najib membenarkan mahasiswa menyertai politik di luar kampus. Ini reform yang Dato' Sri Najib bawa. Pak Lah, walaupun dia buat reform yang menyebabkan dia jatuh, tetapi dia adalah salah seorang yang telah membebaskan media. Dulu media cakap banyak saja, 3 bulan kena gantung. Harakah tak boleh jual kat orang awam. Hanya boleh dijual pada ahli-ahli. Hanya boleh dijual di pejabat PAS. Reform ini Pak Lah buat.
Walaupun akhirnya kita hilang 6 buah negeri termasuk wilayah persekutuan. So orang boleh kata dia nak buat tu, dia nak buat ni, tapi bila ada kuasa, kenapa tak buat? Perbandingkan Datuk Najib, dia betul, dia lahir-lahir anak Perdana Menteri. Orang boleh kata dia silver spoon. Anak sudu perak. Tapi setiap tindakan dia, pemerintahan dia, semua dia utamakan B40. Dia bantu petani, pesawah padi, pekebun kecil, nelayan, peneroka felda, peneroka felcraft. Dia fikir pasal rakyat bawahan dulu. Lepas tu kelas menengah. Dalam masa yang sama, disebabkan hubungan diplomatik dia bagus, hubungan dia dengan negara-negara luar, pengeluar-pengeluar dan juga pengimport-pengimport bagus, maka dia membantu the top 20. Produk kita boleh dipasarkan ke seluruh dunia. MITI memainkan peranan zaman Datuk Seri Najib untuk membantu memasarkan produk-produk usahawan kita. Semua orang hidup daripada bawah B40, M40 dengan top 20. Dia semua sebut transformasi. How we can transform. Dia tak sebut nak reform, but actually he is Cik Aminah. Okey. Okey. Ada lagi? Cukup. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.